Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan puan muslimin dan muslimat dirahmati sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pada malam Khamis ini, malam keempat Jamadul Awal 1443 Hijriah bersamaan 8 Disember 2021 Masihi, kita panjatkan setinggi puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita diberi kesempatan untuk bersama-sama di dalam majlis ilmu ini yang merupakan satu taman dari taman-taman syurga Allah SWT, Rawdatun min Riyadil Jannah ataupun Rawdatun min Riyadil Jinan, satu taman di taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, yang mana hadirnya kita dalam majlis ilmu ini akan menerima rahmat yang diturunkan oleh para malaikat serta dikurniakan pada kita ketenangan dan dikurniakan kita ganjaran yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, ganjaran paling sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan hadirnya kita dalam majlis ilmu ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita dalam pemeliharaannya, naungan rahmatnya, dikurniakan keampunan darinya serta dikurniakan kita kesihatan dan keafiatan bersama suami isteri dan anak-anak kita, serta dijauhkan sekalian kita bersama ahli keluarga kita ini daripada segala musibah, bala bencana, fitnah yang hidup yang mati, fitnah Masih Dajjal serta wabak penyakit berbahaya, terutama wabak COVID-19. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT akan memperkenankan permintaan dan permohonan kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, dalam majlis ilmu kita pada malam ini, kita akan terus meneruskan kupasan apa yang terkandung dalam kitab Al-Arba'in dan Al-Arba'un An-Nawawiyah atau Al-Matan Al-Arba'in lil Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadis-hadis yang dikumpul, 40 hadis yang dikumpul oleh Al-Imam Mahyuddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, diterjemahkan oleh seorang ulama hadis yang terkenal di Nusantara kita ini, iaitu Maulana
ya, Husain Abdul Qadir Al-Yusufi, ya, Maulana Husain bin Abdul Qadir Al-Yusufi rahimahullah, hafizahullah taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan apa yang diterjemahkan oleh penterjemah kitab ini akan ada manfaatnya untuk beliau dan juga untuk kita semua, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, ya, kita teruskan pengajian, kita teruskan kupasan kitab hadis 40 ini. Ya, saya betulkan tadi Maulana Husain bin Abdul Qadir Al-Yusufi hafizahullah taala. Ya, jadi kita teruskan dengan kupasan hadis yang berikutnya, iaitu hadis yang ke-18, al-hadis ats-tsamin asyara, hadis yang ke-18, ya, insyaallah. Jadi hadis ini an Abi Dzar Jundub ibni Janadah wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan daripada dua orang sahabat Nabi, salah seorangnya Jundub bin Janadah yang digelar juga sebagai Abu Dzar. Adakah Abu Dzar ini Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu? Tidak ada keterangan di sini, hanya diberi nama Abu Dzar sahaja. Jadi nama sebenar dia Abu Dzar ini adalah gelaran ataupun kunyah, nama sebenarnya adalah Jundubun ibnu Janadah, Jundub bin Janadah radhiyallahu anhu. Kemudian yang sahabat yang kedua ialah Muadz, Sayyidina Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nama gelarannya ialah Abu Abdurrahman. Itu gelaran beliau, kerana salah seorang anaknya bernama Abdul Rahman. Begitu juga sama juga, iaitu Jundub ibnu Janadah ini gelarannya ialah Abu Dzar. Jadi hadis ini diriwayatkan daripada kedua sahabat ini, Abu Dzar Jundub ibnu Janadah dan Abdul Rahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Sebab dia sebut anhum radhiyallahu anhum, kedua-duanya mereka adalah sahabat Nabi, maka digelar radhiyallahu anhum. Allah Taala redha akan kedua-duanya sebagai pengikut Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengambil hadis ini an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, baginda telah bersabda. Jadi kedua sahabat Nabi ini mengambil dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu diriwayatkan kepada murid-murid mereka dan kepada murid-murid mereka, dan murid-murid mereka ini menurunkan kepada murid-murid masing-masing. Begitulah pertaliannya sehinggalah kepada kita pada hari ini, ya. Jadi Nabi SAW bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta, ya. Bertakwalah kepada Allah, ittaqillah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana-mana saja kamu berada. Jadi di sini Nabi SAW pesan kepada seorang, sebab Nabi menggunakan perkataan ittaqillah. Bila ittaqi ni maknanya suruhan itu kepada sahabat yang ditujukan pesanan itu. Kalau ramai baru diguna ittaqullah, di mana dalam Quran Allah Taala sebut ya ayyuhallazina amanu, ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya alladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai sekalian orang yang beriman, ramai jamak ramai, tiga dan ke atas itu dalam bahasa Arab ialah plural ataupun kata jamak yang membawa maksud ramai. Satu dua tak ramai lagi, satu memang tunggal lah, dua tu tak ramai, kembar. Ketiga baru ramai, barulah dikatakan ramai. Tiga, salah satu fa'aksar, tiga dan ke atas itu ramai lah, gitu. Jadi
ayat ini, frasa ini, ittaqillaha, membawa pengertian pesanan Nabi SAW itu kepada sahabat seorang itu, ya, sama ada kepada Jundub ibni Janadah Abu Zar atau kepada Sayyidina Muaz bin Jabal, itu Abdul Rahman. Ya. Jadi Nabi pesan, ittaqillah, bertakwalah kamu, bertakwalah kau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah haitsu ma kunta. Ya, haitsu tu di mana-mana. Ma tu sahaja, di mana-mana sahaja. Ma di sini ialah isim mausul al-umum, di mana-mana saja, sama ada di Mekah, di Madinah, Al-Madinah, Al-Munawwarah, atau di Mekah, ataupun di mana-mana saja kamu berada di atas muka bumi ini, ya, haitsuma, ya, kunta, kamu berada di mana saja kamu, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebahagian orang Islam kita ni tidak memakai perintah Nabi ni. Ya, takwa dia itu hanya ada di dalam rumah Allah saja. Di luar rumah Allah, ya, tiada lagi sifat ketakwaan kepada Allah. Jadi fahaman inilah yang sebenarnya, ya, datangnya daripada fahaman sekularisme. Apa makna sekularisme? Sekularisme bermakna fahaman yang mengasingkan urusan dunia dan urusan agama. Urusan dunia tak ada kena-mengena dengan urusan agama. Urusan agama tidak ada sangkut paut dengan urusan dunia. Maka bila manusia menjalankan urusan dunia, dia tidak terikat dengan urusan agama. Maknanya agama tu tak berperanan dalam urusan dunia dia. Dia boleh buat apa saja. Agama tidak boleh mengawal dia. Dia boleh mengawal dia diri dia je lah. Manakala apabila dijalankan urusan agama, tiada sangkut paut dengan urusan dunia. Inilah namanya sekularisme. Kalau kita faham sejarah sekularisme ni, kita akan mengerti, ya, kenapa wujudnya faham sekularisme ini. Tetapi Islam sebagai agama yang dinul hayah, agama kehidupan, kita menolak sekularisme, ya. Kerana pada kita setiap urusan dunia itu dikawal oleh agama, ada peranan agama. Dan untuk mendirikan agama perlu kepada urusan dunia. Jadi dia berkait rapat. Macam mana kita nak bina masjid kalau, ya, kita semata-mata beribadah tetapi tidak mencari harta dunia? Kerana nak bina masjid daripada harta dunia yang diinfakkan. Jadi kalau orang Islam sibuk dengan akhirat saja, urusan ibadah saja, meninggalkan dunia untuk ditadbir, diurus, direbut oleh orang-orang lain, maka umat Islam akan selama-lamanya jadi mundur, ya, tidak maju, ya. Nak bina masjid pun tak mampu, nak bina rumah Allah pun tak mampu, sebab kita tidak mencari dunia. Tapi yang salahnya ialah apabila kita mencari dunia, kita melupakan hal-hal, ya, alam akhirat, ya. Kita lupa bahawa dunia mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat bercucuk tanam, ya, untuk alam akhirat. Kita bercucuk tanam dunia, hasilnya kita dapat di alam akhirat. Kita lupa. Jadi kita mencari dunia sampai mengabaikan akhirat. Ini yang tak kena. Yang kena ialah ada keseimbangan antara mengejar alam dunia dan mengejar alam akhirat.
Sebab Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dan rebutlah apa-apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu, Allah Ta'ala datangkan kepada kamu daripada alam akhirat. Rebutlah, cari jalan macam mana nak kumpul pahala banyak-banyak, supaya pahala itu dijadikan bekal untuk membolehkan kita nanti dikurniakan tempat tinggal yang sebaik-baiknya di dalam alam akhirat yang kekal abadi itu, iaitu di dalam syurga. Tapi dalam bahasa yang sama, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan nasib kamu di dunia. Jangan kita cari akhirat saja, dunia kita buang ke tepi. Dunia itu perlu dicari, tetapi jangan sampai kita jatuh cinta kepada dunia. Umat Islam zaman salafus soleh berjaya menguasai dunia, menguasai 2/3 dunia, tetapi dalam diri mereka secebis pun tak ada rasa cinta dunia. Mereka boleh menguasai 2/3 dunia. Umat Islam akhir zaman ini cinta dunianya melampau-lampau, sampai menafikan, sampailah memindirkan kepentingan alam akhirat. Tapi adu atas dunia tak jadi hebat mana pun, tak jadi hebat mana pun, jadi bahan penghinaan orang lain ada. Kita melakukan perkara-perkara yang bukan saja dibenci oleh agama, tapi dibenci oleh manusia. Maka manusia melihat ini tak kena. Apa orang Islam mencuri pun dia, minum arak pun dia, berzina pun dia, berjudi pun dia. Kan? Jadi ini apa yang sesetengah kita lakukan hingga menyebabkan adanya sangkaan-sangkaan buruk terhadap agama Islam. Maka Nabi SAW kata, ittaqillah haitsu ma kunta takun. Kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, sebab Allah Ta'ala itu melihat, maha melihat. Wallahu ala kulli syai'in qadir, wallahu bi kulli syai'in basir. Allah Ta'ala itu maha melihat tiap-tiap sesuatu. Jadi kita pergi mana-mana pun Allah Ta'ala tahu apa yang kita buat. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan. Maka yang paling baiklah kita suburkan rasa takwa pada Allah SWT itu di mana-mana saja kita berada. Bukan di Malaysia saja jadi baik, jadi manusia bertakwa, di luar Malaysia pun jadi manusia yang bertakwa kepada Allah SWT, yang taat kepada segala perintah Allah, yang meninggalkan segala larangan Allah, yang menjernih dan mensucikan hatinya semata-mata kerana Allah. Ini dia. Itu pesanan Nabi yang pertama, ittaqillah haitsu ma kunta, takutlah kamu kepada Allah di mana-mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah, iringilah kejahatan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan akan menghapuskan kejahatan. Makna Nabi SAW kata ni, makna Nabi SAW mengakui bahawa manusia ini ada kesalahan dan kesilapan yang dilakukan. Kerana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang lain, innamal insan la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Sungguhnya manusia tidak akan sunyi daripada tersilap dan terlupa. Jadi sebab itulah Nabi pesan kepada sahabat yang berhadapan dengan Nabi ini, dan iringilah, atbi', ikutilah, iringilah as-sayyi'ata, perbuatan buruk yang kamu kerjakan di atas muka bumi ini, dalam alam dunia ini. Atbi'is sayyi'ata al-hasanata, dengan perkara kebaikan. Kan?
dengan perkara kebaikan, seperti mana yang disebut oleh Al-Quran, disebut di dalam Al-Quran. Al-Quran menyebut, Al-Quran Allah SWT dia menyebut, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang beramal soleh, sama lelaki perempuan yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik di dunia, sampai ke alam barzakh, sampai ke alam akhirat. Sampai alam akhirat apa yang berlaku? Walanajziyannahum ajrahum, dan kami akan beri ganjaran sebenar-benarnya. Kami pasti akan memberi ganjaran kepada mereka, ajrahum, ganjaran mereka itu bi ahsani ma kanu ya'malun, setimpal dengan kebaikan yang mereka lakukan di dunia dulu. Jadi kesilapan, kesalahan, dosa-dosa yang kita pernah buat dulu, ikutilah dengan melakukan kebaikan. Apa dia kebaikan itu? Al-hasanata tamhuha, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan yang dibuat sebelum itu. Kerana Allah SWT ada berfirman dalam Al-Quran, innal hasanati yudhibna sayyiat, semuanya kebaikan akan menghapuskan kejahatan yang kita pernah buat. Jadi bila kita ada kesedaran bahawa kita banyak melakukan dosa, maka tebuslah dengan melakukan kebaikan. Betul sekarang ramai di kalangan mereka yang dulunya hanyut dalam arus dunia, apabila Allah Ta'ala beri hidayah kepada mereka sedar dan mereka menebus balik kesilapan lalu mereka dengan bersungguh-sungguh menguburkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya dengan memperbanyakkan amal soleh, memperbanyakkan infak, memperbanyakkan sedekah. Jadi amal-amal ibadah ini boleh menghapuskan kejahatan-kejahatan yang pernah dibuat dahulu. Satu Nabi pesan, wa atbi' sayyi'atal hasanatu tamhuha, dan iringilah kejahatan itu dengan kebaikan yang akan menutup kejahatan-kejahatan itu. Kerana walaupun kita rasa dosa kita banyak, pahala kita tak banyak mana, tapi kita berusaha untuk melakukan seberapa banyak kebaikan untuk menebus kesalahan, dosa-dosa kita pernah buat. Itu cerita dia. Dan yang akhir sekali, yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik. Yang Nabi sebut dalam hadis sebelum ni kan, manusia ini sekiranya kita tampil ke hadapan, bercampur gaul dengan mereka dengan akhlak yang baik, apa akan berlaku? Khaliqin nas bi khuluqin hasan, maka manusia ini akan tertarik melihat keindahan yang ada di dalam agama Islam ini. Itu yang pernah disebut kalau manusia Muslim ini nama di Islam tapi melakukan perkara-perkara fasik, maka ia boleh mendatang mencacatkan reputasi umat Islam yang baik. Nama je umat Islam tapi berlaku dia rupanya sama macam kita, lebih teruk daripada kita buat dia. Jadi kalau akhlak kita itu
bersama manusia itu akhlak yang tidak baik, maka kita tidak menuruti pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pesan kepada kita, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak itu perlu ada. Bila akhlak itu tak ada di kalangan manusia muslim, maka berlakulah yang disebutkan tadi. Jadi ini menyebabkan imej orang Islam tercemar. Jadi kita elakkanlah daripada percampuran yang tidak sihat bersama manusia yang merugikan. Kita carilah manusia yang akhlaknya baik, akhlaknya baik, tingkah lakunya baik, pergaulannya baik, supaya imej Islam itu jadi baik. Jadi baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita, apatah lagi mereka yang di luar sana melihat Islam ini dengan pandangan yang baik, yang positif. Islam ini indah, betul lah. Kami tengok akhlak orang Islam pun sangat murni. Sebab pada waktu zaman salafus soleh, ramai orang memeluk agama Islam kerana apa? Tuan-tuan, puan-puan, kerana tertarik dengan akhlak pendakwah Islam ketika itu. Dia tak menyebut tentang bangsa dan sebagainya. Jadi akhlak baik mereka itu menjadi contoh kepada manusia Melayu ketika itu untuk beramai-ramai memeluk agama Islam. Bukan kerana mereka memeluk agama Islam kerana mereka semata-mata meyakini kebenaran Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Mereka memeluk Islam apabila melihat buku-buku yang menerangkan tentang agama Islam, amalan yang dilakukan oleh orang Islam. Jadi benda-benda macam ni boleh menarik mereka untuk mendekati, khususnya memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Itulah impak daripada pesan daripada pendekatan akhlak yang dilaksanakan oleh pendakwah-pendakwah. Bukan pendakwah-pendakwah yang mengeluarkan kenyataan yang menghentamlah kebanyakan, yang menyebabkan mereka yang ditomah ini mengundurkan diri. Ini akhlak yang kurang baik. Akhlak yang baik ialah kita redha macam-macam pun tetap agamawan yang mengajarkan kita ilmu. Jadi jasa baik mereka itu tidak dapat dibalas. Hanya Allah SWT yang membalas jasa baik mereka mendidik anak-anak kita, cucu kita, sehingga boleh 3M, membaca, menulis dan mengira. Jadi mereka ni bila kita santuni dengan akhlak yang baik, maka mereka boleh menerima dengan baik. Jadi sifat akhlak yang baik ini perlu dicontohi oleh semua pendakwah-pendakwah, semua pendakwah yang ada sekarang. Kita bercampur masyarakat, tonjolkanlah akhlak yang baik, kerana akhlak yang baik itulah yang akan menjadi kayu ukur, kayu penilai untuk menilai sama ada misi dakwah berjaya ataupun sebaliknya. Jadi itulah pesan Nabi yang akhir itu, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kerana apa? Kerana akhlak yang baik inilah yang mencerminkan kemurnian ajaran Islam, kemurnian ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah pesanan yang 3 pesanan yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada sahabat Nabi, sahabat yang ditujukan pesanan ini. Khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pertamanya, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu pada Allah di mana-mana saja kamu berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah, iringilah kejahatan yang pernah kamu buat dengan kebaikan yang boleh menutupi kejahatan itu. Dan
Yang ketiga, berakhlaklah kamu dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Jadi 3 pesanan ini terkandung dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Isa Tirmizi rahimahullah taala. Tirmizi wa qala hadis hasan, kata Imam Abu Isa Tirmizi, hadis ini hadis hasan. Qala hadithun hasan, hadithun hasan, hadha hadithun hasanun. Kata Imam Abu Isa Tirmizi, hadis ini hadis hasan. Wa fi ba'din nusakh. Nusakh daripada perkataan nuskhatun. Nuskhatun ini jamak dia, kata jamak dia nusakh, nusakhun. Dan pada sebahagian naskah kita hadis, kita ada hadis yang datang dari Imam At-Tirmizi, kata beliau hadza hadithun hasanun sahih. Hadis ni hadis hasan sahih. Apa makna hadis hasan sahih? Dalam ilmu mustalah hadis, hasan sahih bermakna hadis ini hadis yang hasan dari satu jalan perawi dan sahih dari satu jalan perawi yang lain. Hadis tu sama, tapi perawi ini berbeza. Satu jalur perawi, hadis ini hasan. Satu jalur perawi yang lain, hadis ini sahih. Maka hadis ini adalah hadis yang kuat juga. Hadis yang kekuatannya ada. Tidak boleh kita nafikan kewujudannya, ataupun kita tidak boleh nafikan kekukuhannya. Tidak boleh kita tak boleh kata hanya hadis sahih yang kita pegang. Hadis sahih je, hadis lain kita tak terima. Sedangkan hadis ini ada beberapa kategori. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. 3 jenis ni sebenarnya hadis-hadis yang berat, kategorinya sahih atau hasan atau dhaif. Ketiga-tiganya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bukan dari Nabi SAW hanyalah hadis maudhu atau hadis palsu. Itu bukan hadis, itu bukan dari Nabi SAW. Walaupun perawi hadis palsu ini mengatakan ini adalah sabda Nabi SAW, tetapi ternyata apabila dibuat kajian, ternyata kata-kata itu bukan sabda Nabi SAW. Ianya adalah rekaan perawi hadis itu sahaja, ataupun perawi itu sahaja, ataupun manusia itu sahaja. Dia reka hadis. Dia kata ni Nabi cakap, sebenarnya bukan. Jadi Nabi dah memberi amaran dalam sebuah hadis yang kita baca awal tadi, kan, wa man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang sengaja berdusta menggunakan namaku, menakukan pendustaan atas aku, menyatakan ini kata-kata aku sebenarnya bukan, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka siap sediakanlah tempatnya di dalam neraka Allah SWT. Jadi di situ kita harus memahami bahawa bila sebut hadis hasan itu bukanlah tertolak hadis itu terpakai, cuma kekokohannya tidak seperti hadis sahih. Namun demikian, bila kita tengok perkataan hasan sahih, maka sebenarnya ianya sekokoh hadis sahih. Kenapa? Kerana hadis hasan sahih ini hadis yang datang dari satu jalan perawi dan sahih dari jalan perawi yang lain, tetapi hadis itu satu. Jadi kita janganlah terburu-buru menolak dan melabelkan hadis yang bukan-bukan, sedangkan kita tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan tentang perkara itu. Jadi itulah dia, sedikit kupasan kaitan dengan hadis yang ke-18 ini. InsyaAllah pada kuliah kita datang kita akan sambung dengan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-19 insyaAllah. Dengan izin Allah SWT kita akan bertemu pada kuliah-kuliah yang akan datang insyaAllah. Jadi itulah dia sebanyak kita boleh kongsikan pada malam ni, mengenai sebab kongsikan pada malam ni dengan empat bersama. Boleh kita jadi pada batin, kita pilih mati dan berganti dengan Allah SWT.
dan kita bertemu semua semestinya dan kita akan bahagia di sampai akhirat, dikurniakan rahmah, dikurniakan telangan, dikurniakan limpahan rahmat dan keampunan darinya, dikurniakan kesejahteraan, kesejahteraan dan dijauhkan daripada kita semua bala bencana, musibah, fitnah hidup kita, mati kita masa dajjal, dan dari wabak penyakit yang berbahaya terutama wabak COVID-19. Jadi itulah dia untuk kali ini. Ya, mudah-mudahan semuanya itu akan membawa kita kepada kehidupan yang bahagia dunia sampai akhirat. Dan kalau ada apa-apa sampai kuliah ini yang terkasar bahasa dan bicara kepada semua Allah SWT, dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita kuliah kita dengan malam ini yang tasbih Rasulullah SAW. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا محمد والمسلمين. اللهم ارحم جميعنا هذا اليوم وتفرقنا به توفيق معصوما. اللهم اجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفارق جمعهم وشتت كلمة وزازل على مسلمين من كلابه. يا قهار يا جبار منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم انزل الكتاب ويمجر السلام وزمع أحزاب يهزم وصلنا في المستشار مريم. ربنا زينا مزمع فما يا أكرمك وربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك المصير. وربنا تقبل اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والمحن وخصوصا برسول الكورونا والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. أن بلينا هذا خاص أسأل لنا نعم بفضلك وجودك وكرمك وكرم نبينا سيدنا محمد يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون وجزاء من سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا كل من خسرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا دعانا ومجلسنا وعلمنا ولقانا وعملنا في هذا لا تتبارك بالشر جمد أول بار إنك سمع عليم لما لا تتبارك فيها سمعنا فيها السلام والأهوال. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا منكم تقبل. ربنا إلى التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.